Ya, kalau kita lihat kedua-dua pemain mempunyai kekuatan masing-masing lah. Tetapi kekuatan mereka yang terbaik adalah di bahagian kanan midfield lah. So macam Sapawi dan Sumare, kalau kita lihat kadang-kadang apabila kedua-dua pemain diturunkan menentang mana-mana pasukan, posisi mereka sentiasa bertukar-tukar lah. Kadang-kadang Sumare berada di kanan, Sapawi di kiri, kadang-kadang Sumare di kiri, Sapawi di sebelah kanan. So itulah kita perlu gunakan sebaik mungkin kekuatan mereka dan kita mengharapkan mereka dapat menyesuaikan situasi tersebut dan dapat memberi satu prestasi yang terbaik juga. Okey, Fina Nasrum bersama dengan kita. Hai Fina. Hello. Okey, Fina, saya pasti Fina macam saya juga excited untuk menantikan perlawanan menentang Vietnam. Tapi mungkin Fina boleh ulas sedikit pandangan Cheng Ho tentang gandingan Safawi dan juga Sumare yang mungkin kita katakan berlainanlah dengan apa yang netizen-netizen di luar sana mahukan dan semalam juga Dollah Sari juga memberikan pandangan yang berbeza dengan apa yang dilontarkan oleh Cheng Ho hari ini. Ya, betul. Sebenarnya dalam situasi sekarang ni apabila pemain ataupun pasukan gagal untuk mempamerkan prestasi yang berkesan ketika pertemuan dengan UAE, jadi macam-macam idea dan juga pandangan yang akan dikeluarkan oleh semua pihak. Namun harus kita ingat berbalik kepada link yang Edlin sebutkan tadi, kuasa veto tetap ada pada Cheng Ho. Apa yang pasti ketika ini, walaupun kedua-dua pemain ini memiliki kelebihan di sebelah kanan, di sebelah sayap kanan, tetapi apa yang mahu ditekankan oleh Cheng Ho, kenapa beliau masih mahu menerapkan kedua-dua pemain ini dalam kesebelasan utama? Saya fikir inilah yang dimahukan oleh Cheng Ho, di mana beliau nampaknya lebih jelas dengan apa yang mampu dibawakan oleh Sumare maupun Safawi. Sama ada Safawi diletakkan di bahagian kanan ataupun Sumare diletakkan di bahagian kiri. Cheng Ho nampaknya mahu kedua-dua pemain ini selesa dengan posisi yang dimahukan oleh Cheng Ho. Kerana mungkin apa yang akan dipamerkan oleh kedua-dua pemain ini di bahagian kiri mampu untuk menyelahkan lagi kelebihan mereka sebagai pemain di bahagian sayap. Dan saya fikir apa yang dimahukan oleh Cheng Ho adalah jelas kedua-dua pemain ini perlu ada dalam kesebelasan utama. Kerana dengan kredibiliti dan juga nama yang dimiliki oleh kedua-dua mereka mungkin akan menggerunkan pihak lawan. Walaupun pandangan Dollah Saleh yang melihat Sumare ataupun Sapawi hanya perlu berada di sebelah kanan merujuk kepada kelebihan ketara mereka, tetapi Cheng Ho pula melihat kedua-dua pemain ini perlu ada dalam kesebelasan utama walaupun agak kekok jika Sapawi ataupun Sumare diletakkan di bahagian kiri. Dan inilah yang membawa kepada perbezaan pendapat. Cheng Ho berada di posisi di mana beliau adalah Ketua Jurulatih Negara. Dan saya fikir Cheng Ho cukup pasti dengan apa yang dilakukan oleh beliau walaupun ramai yang beranggapan pembetulan perlu dilakukan dalam pasukan. Tetapi ya, seperti yang mana yang anda berdua sebutkan sebentar tadi, kuasa veto tetap ada pada Cheng Ho. Okey, itu kita akan dapat lihat keberkesanan daripada risiko yang Cheng Ho nak ambil untuk pertemuan dengan Vietnam nanti. Okey, mungkin sebelum kita sentuh tentang list pemain yang lebih kecederaan, Fina ada update terkini tentang pemain-pemain Malaysia? Okey, mungkin di bahagian pertahanan kita tahu pertahanan perlu memainkan peranan mereka dalam pertemuan dengan pasukan Vietnam nanti, dan Cheng Ho nampaknya benar-benar letak harapan yang tinggi kepada Dion Kools. Boleh saya katakan mungkin Dion dianggap ataupun dilabel sebagai kepala di pertahanan nanti, walaupun kita tahu kapten pasukan Adil Zafwan juga di situ. Dan kelibat Corbin Ong bersama dengan Matthew Davis juga dianggap sebagai peranan yang cukup besar untuk dimainkan di bahagian pertahanan, kerana kita tahu kelebihan pasukan Vietnam sendiri adalah kelincahan mereka, dan saya yakin pertahanan Malaysia akan bekerja keras
keras untuk mengekang asakan yang akan dilancarkan oleh barisan Vietnam, dan inilah yang diperlukan, di mana pengalaman dan juga kaliber yang ada pada Dion School mungkin akan memberikan kelebihan kepada Malaysia untuk pertemuan dengan Vietnam nanti. Mungkin dari segi kombinasi mereka ketika pertemuan dengan UAE tidak cukup untuk menggambarkan kekuatan sebenar skuad negara di pertahanan, tetapi saya fikir dengan apa yang berlaku ketika pertemuan tempoh hari, saya yakin Malaysia tidak akan orang kata pisang tidak akan berbuah dua kali. Sesuatu akan dilakukan dan sesuatu telah pun diperbetulkan. Masing-masing sudah tahu tanggungjawab masing-masing di posisi yang telah pun diterapkan oleh Cheng Ho. Dan ya, pertahanan memainkan peranan yang cukup penting kerana kita memiliki misi yang cukup besar untuk memastikan kemenangan. Dan jika kita mampu untuk menjaringkan gol tetapi bolos di pertahanan negara, itu tidak memberikan apa-apa makna langsung dan mungkin hasrat untuk layak ke Piala Asia hanya menjadi angan kosong sahaja, Su. Memang menarik untuk kita nantikan aksi seterusnya Dion yang boleh dikatakan dapat pujian juga untuk aksi pertama dia. Betul. Okey Fina, tentang pemain-pemain Malaysia ada yang cedera dan mungkin kita tahu daripada Vietnam tak ada Huang Hai nanti dalam sebasan mereka. Mungkin Fina nak tambah sikit? Okey, untuk kecederaan pemain Malaysia hanya seorang saja yang terlibat dengan masalah kecederaan, iaitu Junior Estal, yang difahamkan 2-3 hari ini beliau tidak bersama dengan pasukan menjalani latihan. Dan apa yang boleh saya simpulkan di sini, mungkin kabar gembira juga sebenarnya, bukan hanya satu pemain sahaja, Nguyen Quang Hai yang dikatakan tidak dapat beraksi kerana penggantungan, tetapi sebenarnya Vietnam berhadapan dengan masalah kecederaan pemain. 2 kecederaan melibatkan pemain dalam kesebelasan utama mereka dan ketiga-tiga pemain ini iaitu Nguyen Tuan An dan juga Nguyen Van Tuan yang terlibat dengan masalah kecederaan bersama dengan penggantungan Quang Hai sebenarnya memberikan satu situasi yang cukup sukar kepada Vietnam untuk membentuk asakan baru kerana di sini saya sendiri mendapat risikan daripada media Vietnam sendiri yang mengatakan ketiga-tiga pemain ini sebenarnya tidak dapat digantikan dengan mana-mana pemain, tetapi mereka yakin apa yang akan dimainkan oleh ketua jurulatih Vietnam akan memberikan kesan. So, apa yang boleh saya katakan di sini, inilah peluang untuk skuad negara mengambil kesempatan dengan kesukaran yang dialami oleh Vietnam ketika ini. So Fina, macam mana daripada Cheng Ho punya side sekarang ni dah dapat tahu berita terbaru ni, mungkin Fina boleh kongsikan sedikit? Okey, mungkin apa yang saya dapat di sini, Cheng Ho hanya mengenal pasti Quang Hai yang berhadapan dengan penggantungan. Mungkin Cheng Ho juga dapat menghidu masalah kecederaan yang dialami oleh kedua-dua pemain ini, tetapi saya juga difahamkan kecederaan pemain ini bukanlah dalam tempoh jangka masa yang panjang. Mereka memerlukan tempoh masa dalam 3 ataupun 4 hari, tetapi harus diingat mungkin mereka akan beraksi tetapi tidak cergas sepenuhnya. Dan walaupun sedikit peluang di situ, saya fikir mereka perlu menggunakan sepenuhnya. Okey, Fina, ada perkongsian daripada Cheng Ho tentang betul, kekuatan pasukan. Cheng Ho juga memiliki beberapa pandangan melibatkan pasukan Vietnam yang boleh dikatakan sebagai orang kata, ramai yang berkatakan sebenarnya misi suka Vietnam lebih solid, tetapi saya yakin Cheng Ho ada perancangan beliau sendiri. Mari kita dengar apa yang diperkatakan oleh Cheng Ho. How confident, of course, setiap pemain atau setiap pemain apabila turun menentang mana-mana pasukan, kita perlu ada keyakinan dan kita tahu Vietnam mungkin ada 1-2 pemain yang tidak beraksi, tetapi itu bukan satu kelemahan pasukan Vietnam. Mereka mempunyai barisan yang kedua atau ketiga yang boleh mengisi kekosongan pemain tersebut. Of course, kita kena main atas kekuatan kita yang sebelum ini kita bermain begitu baik, dan kita harap momentum tersebut boleh kita kekalkan dan kita nampak pemain-pemain selepas menentang UAE dari segi momentum, dari segi intensiti perlawanan, kita pun dah ada keyakinan lah untuk dapatkan itu kursi nanti.
Okey, kita sebenarnya memang dah tahulah disajikan dengan kekuatan Vietnam ni Fina dan media-media di Malaysia ni juga dah banyak mainkan isu-isu ni. Mungkin Fina juga tadi dengarnya ada perisik daripada Vietnam. Mungkin Fina boleh kongsikan apa agaknya sentimen-sentimen yang dimainkan oleh media kat sana pula tentang skuad kita Harimau Malaya? Saya sebenarnya suka dengan situasi yang sedang berlaku ketika ini kerana Vietnam nampaknya begitu yakin mereka mampu untuk menundukkan Malaysia dalam aksi nanti. Dan perkara yang sama dimainkan oleh media Vietnam di sana kerana mereka mengukur kekuatan Malaysia berpandukan kepada aksi dengan UAE. Pada saya itu adalah tidak wajar dan itu boleh dianggap sebagai satu penilaian yang cukup pendek ataupun cukup dangkal. Kerana apa yang pasti di sini, Malaysia seperti yang mana kita tahu mereka akan bermula sedikit perlahan tetapi bounce back yang akan diberikan oleh pemain negara kalau merujuk kepada perlawanan-perlawanan sebelum ini, mereka cukup berkesan dalam aksi kedua. Saya suka kepada bounce back yang akan diberikan oleh skuad negara setiap kali mereka berhadapan dengan kekecewaan. Dan apa yang dimainkan oleh media Vietnam sendiri, mereka melihat Vietnam lebih solid daripada pasukan Malaysia. Mereka tahu beberapa pemain yang mungkin akan memberikan kesan kepada pasukan Vietnam di mana dengan menyebut Corbin Ong adalah antara pemain yang mungkin akan memberikan kesukaran di jentera serangan mereka. Dalam masa yang sama, mereka juga mempersoalkan kemampuan Di Paula untuk memberikan jaringan kepada skuad negara. Dan inilah yang perlu dibuktikan oleh Di Paula sendiri. Walaupun pihak lawan ketika ini memandang rendah kepada beliau, saya fikir ini adalah masa yang cukup sesuai untuk beliau menjawab apa yang perlu dilakukan, apa yang akan dilakukan oleh beliau. Dan mungkin untuk lebih jelas, kita perlu melihat sendiri apa yang sedang dibincangkan ataupun diperkatakan oleh media Vietnam ketika ini. The first one I will tell you that Vietnam team now is a solid team. It's a well-organized national team, especially at the Mr. Park Hang-seo training. Actually, we have changed the formation from since 2018, when Mr. Park told that many opponents they understand how tactic Vietnam's would be. So we need to have a change. And now it's time for us to have a change. Actually, is the previous time we play 3-4-3, and right now the formation tactic is 3-5-2, and it's not only about the changing of the formation, but the person is also actually we are lacking some key players before the match of Malaysia, but it's not hard for Mr. Park Hang-seo because we are always have a good preparation. One player missing, we have another replacement. Sebenarnya jadi pasukan yang dilihat underdog ni boleh jadi satu kelebihan kan Fina kan? Selalunya macam itulah. Mungkin sedikit sebelum kita berhenti Fina, sebenarnya mereka tak kiralah media ataupun pemain-pemain Vietnam ni betul-betul kenal player Malaysia ataupun memang dia orang based on lawan UAE itu saja Fina? Saya boleh katakan mereka hanya menilai pasukan negara kita based on aksi dan juga kekalahan kita kepada pasukan UAE, dan itu mungkin akan memakan diri mereka lah. Betul, kerana saya mereka yakin, akan silap lah. Kerana saya yakin skuad negara akan bangkit dan akan memberikan persaingan yang cukup berkesan. Jika mereka bangga dengan pencapaian mereka sebelum ini, saya yakin kejayaan Malaysia pada 2014 mampu diulangi, dan saya akan memperkatakan perkara ini kepada rakan-rakan media di Vietnam nanti, bahawa Malaysia adalah pasukan yang mampu untuk menelan kesukaran, kekecewaan lampau dengan membuktikan kemampuan sebenar mereka menjelang pertemuan dengan pasukan Vietnam. Dan nanti. saya sebelum on air tadi dengan Fina, kita ada bincang sedikit Malaysia selalunya kalau first game memang lambat panas, second game kita akan all out Fina Kebiasaannya macam tu, dan juga pengukuran untuk pertemuan dengan pasukan UAE adalah mungkin agak sukar kerana kita tahu UAE jauh lebih kelebihan mereka jika dibandingkan dengan Malaysia. Tetapi harus diingat Malaysia, Vietnam, kemampuan adalah sama. Mungkin kelebihan Vietnam dari segi persediaan mereka lebih baik daripada Malaysia, tetapi itu tidak cukup kerana
saya harus yakin dengan pasukan saya dan itulah yang perlu dibuktikan oleh Cheng Ho bahawa apa yang diperkatakan oleh saya dan juga rakyat Malaysia adalah benar dan itu juga jawapan kepada Vietnam dan juga Okey, panjang keseluruhan. lebar Fina dah explain untuk bagi rakyat Malaysia terus berikan sokongan kepada Harimau Malaya. Baik, terima kasih Fina.